أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك Ya Arhamar Rahimin. Amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para pelajar muallaf yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan juga kelapangan untuk saya teruskan lagi insya-Allah pada hari ini. Kita akan mulakan pembacaan buku kita, buku baru kita, buku untuk kelas Fardhu Ain Muallaf Negeri Selangor. Buku baru kita, buku Tauhid. Buku Tauhid sambungan yang kita baca sebelum ini. Tauhid yang sebelum ini Tauhid tahap 1. Untuk hari ini, untuk sekarang ini hingga seterusnya, insya-Allah kita akan baca berkenaan dengan Tauhid tahap kedua. Mudah-mudahan insya-Allah pembacaan buku ini memberikan lebih lagi kefahaman dan juga orang kata apa, menambahkan lagi kefahaman dan pengetahuan kita tentang Islam, dan juga meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Syukur juga pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan kita kesihatan, bersama-sama kita bersua dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, dan juga mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya kita berpuasa dalam masa yang sama kita terikat dengan perintah kawalan pergerakan PKP, yang mana sebenarnya kita sebagai seorang Muslim juga sebenarnya sentiasa terikat dengan apa? Terikat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita baca hari ini tajuk yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Iaitu berdasarkan kepada ayat, kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arash daripada apa yang mereka sifatkan. Surah Al-Anbiya ayat 22. Soalan yang pertama dalam tajuk beriman kepada Allah, apakah erti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam buku SWT, itu singkatan kepada Subhanahu Wa Taala, Maha Sucinya dan juga Maha Tinggi. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta alam ini, dan dialah Tuhan yang berhak disembah dan ditujukan segala pergantungan hidup. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga bermaksud mengetahui, percaya dan beriktikad dengan sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, sifat dan perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila kita kata kita ini beriman kepada Allah, maknanya tempat penyembahan kita, matlamat penyembahan kita hanya satu sahaja, itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada nenek moyang lagi. Contohnya bukan kepada atuk nenek, bila nak masuk hutan minta izin datuk nenek tumpang lalu dan sebagainya. Bukan kepada sembahan reti,
tokong ke, berhala ke dan sebagainya, bukan kepada pokok, batu dan sebagainya, tetapi kita beriman dan kita menyembah kepada satu-satunya Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha berkuasa, yang maha penyayang, yang maha mengasihani, yang juga yang merupakan tempat pergantungan hidup kita kepadanya. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sama juga bila kita sebut kita beriman kepada Allah, membawa maksud kita juga beriman dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, zat yang maha sempurna, dan juga mustahil bagi Allah untuk mempunyai sifat-sifat yang kekurangan, iaitu dalam sifat-sifat mustahil. Dan juga Allah juga mempunyai sifat yang harus bagi Allah, yang mana insya-Allah kita akan terangkan pada selepas ini insya-Allah. Kemudian soalan yang kedua, bagaimana jalan mengenal Allah? Dalam buku tahap 1 juga saya dah terangkan, kita dah baca bagaimana jalan nak kenal Allah. Jalan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala pertamanya melalui akal fikiran. Allah bagi kita akal fikiran. Beza kita dengan binatang, mereka Allah bagi juga otak. Biasa kita sebut nak buat kari otak lembu, kari otak kambing, sup otak lembu sebagainya. Beza otak mereka dengan otak kita. Otak kita, otak manusia, digunakan untuk berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan kita memerhatikan setiap makhluk dan juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok diri kita, tengok ayah kita, tengok mak kita, tengok adik-beradik kita, tengok kawan-kawan kita, tengok pasangan kita, tengok anak-anak kita dan sebagainya. Berfikir bagaimanakah mereka ini Allah jadikan. Boleh tak kita sebagai manusia nak jadikan mereka ini? Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tengok juga bagaimana tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, haiwan dan sebagainya. Itu pun sudah cukup untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kita dah baca dalam buku tahap 1 baru ni, tafakkaru fi khalqillah, berfikir tentang kejadian Allah, wala tatafakkaru fillah, dan jangan kamu berfikir tentang Allah. Apa dalilnya berkenaan dengan menggunakan akal fikiran ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qul inzuru madza fis samawati wal ard وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikan apa yang terdapat di langit dan di bumi. Namun begitu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala Rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak mahu beriman. Surah Yunus ayat 101. Yunus ini adalah salah seorang Nabi daripada Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana beliau baginda diuji dengan masuk, kalau kita ayat mudah kita sebut ber-PKP, Nabi Yunus juga dikurung, di quarantine dalam perut ikan nun, ataupun kita sekarang ni ikan paus lah. Ada orang kata ikan paus, ikan nun beza sebagainya. Tapi begitulah nak katanya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah kisah dia. Nanti mungkin kalau di sini yang mendengar ini, yang melihat ini, pelajar-pelajar mu'alaf boleh minta guru masing-masing untuk bercerita sirah Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya adalah dengan kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, meningkatkan keimanan kita juga, kita dengan melihat, mengkaji, mentadabbur, membaca dalil dan nas Al-Quran, serta memahami makna ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena
buka dan baca Al-Quran. Saya sebut dalam kelas mu'alaf saya, Al-Quran ini adalah bukannya satu keperluan sebagai seorang Muslim, akan tetapi nak jadi Muslim yang sempurna, kenalah usaha untuk membacanya. Sebab apa? Banyak kelebihannya dalam Al-Quran ini. Bacanya pun dah dapat pahala, apatah lagi membaca, apatah lagi memahami ayat-ayatnya, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas, satu surah 1 hingga 4 sahaja. Mungkin surah Al-Ikhlas ini untuk imam-imam baru, imam-imam tarawih, bolehlah baca ini, mudah saja, ringkas saja, 4 ayat sahaja. Mudah-mudahan insya-Allah baca itu juga, di samping membaca, memahami maksudnya, menambahkan keimanan dalam hati kita, insya-Allah. Kemudiannya firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Surah Al-Anbiya ayat 22. Maksudnya saya dah baca pada awal tadi, iaitu kalaulah dunia ini, alam ini ada dua Tuhan ataupun ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan rosaklah pentadbirannya. Bayangkanlah kalau kita ada dua ketua kelas. Kita ambil yang kecil lah, dua ketua kelas pun dah cukup dah untuk haru biru kelas tersebut. Aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni, sebagainya. Bayangkanlah, itu baru kecil sahaja. Cuba bayangkan yang maha sempurna ada dua, maka sama sekali tak akan menjadi dua. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Esa, tunggal ataupun satu. Alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga, kita tengok alam ini juga sama juga, kita kena fikir bagaimana Allah jadikan. Hebatnya, subhanallah, aku tak boleh nak buat. Hebatnya kita macam mana kita sekalipun, hebatnya kita buat sesuatu, hebatnya kita sebagainya, kita tak akan mampu nak lawan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Allah jadikan langit tanpa tiang. Bagaimana langit boleh ke atas tanpa jatuh, tanpa tiang? Kita kalau buat bumbung, kena ada tiang untuk sokong bumbung tersebut daripada jatuh ke bawah. Tapi Allah jadikan langit tanpa tiang. Allah jadikan bintang, bulan, matahari. Allah jadikan siang, malam. Allah jadikan planet. Planet apa? Bumi, Pluto, Uranus, Zuhal, apa lagi? Marikh, apa lagi? Bintang, planet tersebut. Matahari. Okey. Allah jadikan alam cakrawala ini. Allah jadikan matahari sentiasa ada orbit dia. Allah bulan ada orbit, ada galaksi, ada aliran dia dan sebagainya. Itulah hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ud'ullaha wid'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau solatmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. Surah Al-Isra ayat 110. Surah Isra ni apa? Surah Isra ini ayat pertama dia, iaitu bercerita tentang Isra'nya Nabi SAW daripada kota Makkah, Masjidil Haram, kepada kota Jerusalem,
Baitul Maqdis. Baitul Muqaddis iaitu Masjidil Aqsa. Bukan jurusan Arab, Baitul Maqdis. Apakah bukti, soalan yang ketiga, apakah bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Pertamanya, kewujudan Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan pelbagai cara. Antaranya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kewujudan alam yang sebegini besar, cantik, tersusun, kemas, hebat, keadaannya dihiasi dengan bintang dan planet yang bertaburan di angkasa. Tengok indahnya surah Allah. Boleh baca surah Yasin. Surah Yasin cerita bagaimana matahari dan bulan, wasyamsu wal qamaru qaddarna, wasyamsu wal qamaru, bercerita dengan surah Yasin. Saya kena buka Quran lah. Buka Quran dulu, kita baca surah Yasin contohnya. Nak cerita berkenaan dengan alam galaksi ini. Surah Yasin, muka surat, kalau di sini muka surat 442. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, zalika taqdirul azizil alim. Mafhumnya daripada ayat ini bukan makna, tapi mafhumnya mana matahari bergerak atas orbit dia. Itulah takdir yang maha agung dan juga yang maha mengetahui. Itu nak katanya. Baca surah Yasin, sambil kita baca, tengoklah ayat-ayat dia, makna-makna dia. Itulah nak naik, nak tambahkan keimanan kita. Kemudiannya yang kedua, untuk kita tengok bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, peredaran bintang dan planet dalam bentuk teratur dan harmoni serta tidak pernah bertembung antara satu sama lain. Juga tengok surah Yasin yang saya bacakan ni. Mungkin kita boleh gunakan ayat yang sama untuk dua bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang ketiganya, semua ini tidak boleh terjadi dengan sendiri dan sudah pasti ada penciptanya. Mungkin sebab ada orang yang sentiasa sebut benda ini semua terjadi dengan sendiri dan sebagainya, tapi kita sebagai seorang Muslim kena yakin dan percaya setiap benda itu ada penciptanya. Penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala, yang maha hebat, yang maha agung, yang maha kuasa. Nombor dua, iaitu bagaimana untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kebenaran tentang kejadian wujud Allah Subhanahu wa taala ini dibuktikan lagi dengan ayat-ayat Al-Quran seperti berikut. Pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Apakah mereka tidak mahu memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta segala yang diciptakan oleh Allah dan memikirkan bahawa kemungkinan telah dekat ajal kebinasaan mereka? Maka kepada berita yang mana lagikah mereka akan beriman sesudah datangnya Al-Quran itu? Surah Al-A'raf ayat 185. Dalil yang kedua, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan kemudiannya dalil yang terakhir berkenaan dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Adakah mereka telah diciptakan tanpa sesuatu pun, tanpa ada yang menciptanya? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu?
Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Tur ayat 35 hingga 36. Kemudiannya dalil yang seterusnya kewujudan Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Okey, matahari dan bulan. Buat simbol macam nombor tak ertilah. Matahari dan bulan, malam, siang. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya kalau kamu benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Surah Fussilat ayat 37. Ayat ini kita boleh ambil iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mencari Tuhannya. Pertamanya Nabi Ibrahim tengok ayahnya dan juga kaumnya sembah. Kemudian Nabi Ibrahim tengok bintang-bintang nampak cantik. Nabi Ibrahim kata itu mungkin Tuhan. Okey. Kemudiannya tengok ada lagi yang mengalahkan bintang, itu bulan. Mungkin bulan ini lagi bersifat Tuhan. Kemudiannya bila malam ada bulan. Tiba-tiba masuk siang naik matahari, bulan dah tak ada. Mungkin itu adalah Tuhan. Mungkin itu lagi hebat. Itu nak kata bagaimana nak cari Tuhan. Akan tetapi dalam ayat itu dan surah Al-An'am bagaimana menceritakan bagaimana kemudiannya Nabi Ibrahim menyebut bahawa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bintang, bulan, matahari ini ada penciptanya dan mesti penciptanya lagi hebat daripada ciptaan-ciptaannya. Okey, itulah nak katanya bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Kemudiannya saya kongsikan beberapa fakta. Pertamanya adalah siang dan malam berlaku disebabkan fenomena bumi yang berpusat di atas paksinya. Maknanya ada orang kata bumi yang berpusing, ada orang kata matahari dan bulan yang berpusing. Wallahu alam. Saya pun bukan ahli cakrawala, ahli angkasawan sebagainya, ahli astronomi sebagainya. Tapi yang lebih jelas bahawa bulan, matahari duduk pada paksinya, bumi ada paksinya, bumi berpusing, berputar. So mana-mana yang bumi berputar, siapa yang kena bulan maka dia malam, siapa kena matahari dia siang. Itulah yang orang kata apa, lebih diyakini. Wallahu alam lah. Saya tak berani nak usik bab-bab ni, cuma nak katanya itu maksud dia. Ketika berputar, kawasan disinari cahaya matahari akan menjadi siang. Kawasan yang tidak mendapat cahaya matahari, malam. Bumi mengambil masa 24 jam untuk membuat sekali putaran. Maksudnya kita sini 24 jam sama, kat Amerika pun 24 jam pun sama, kat Mesir pun 24 jam pun sama. Semuanya Allah bagi masa 24 jam. Gunakanlah sebaiknya 24 jam tersebut untuk mencari keindahan ataupun kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang keempat, adakah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa menghidup dan mematikan makhluk? Jawapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menghidup dan mematikan makhluk kerana dialah yang mentadbir dan mencipta dan mentadbir kehidupannya ataupun makhluknya. Tidak ada kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menghidupkan dan mematikan makhluk. Itu hanyalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata malaikat Israel, bukan. Malaikat Israel mencabut nyawa ataupun malaikat maut mencabut nyawa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kuasa malaikat maut, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dan dialah yang memulakan kejadian segala makhluk, kemudiannya dia mengembalikannya hidup semula sesudah mereka mati, yakni untuk dihisap di hari kiamat. Pada tahap pertama dulu kita cerita alam, iaitu selepas kita dunia, kemudian kita dimatikan, kita masuk alam barzakh atau alam kubur, kemudian kita dihidupkan kembali di alam akhirat untuk diadili ataupun dihisap. Sedangkan pelaksanaan yang demikian amatlah mudah baginya, dan baginya lah juga sifat yang tertinggi di langit dan di bumi, serta dialah juga yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Ar-Rum ayat 27. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, orang yang mempercayai adanya kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menghidupkan, yang boleh mematikan makhluk adalah terpesong daripada akidah Islam. Bila sebut menhidup dan mematikan ini, teringat bagaimana umat-umat terdahulu, contohnya Namrud dengan Nabi Ibrahim AS, kemudian Fir'aun dengan Nabi Musa AS, bagaimana mereka ini kemudiannya dicabar bila mereka mengaku Tuhan, saya Tuhan, contohnya saya Tuhan sebagainya, maka paling orang kata cabaran yang paling tinggi sekali nak membezakan itu menghidupkan dan mematikan. Bagi mereka ini, Namrud dan juga Fir'aun ini alaihim laknatullah, mereka ini adalah mereka panggil dua orang. Satu mereka tak bunuh, satu mereka bunuh. Mereka kata inilah kuasa aku menghidupkan, kuasa aku mematikan. Bukannya dia matikan kawan yang hidup tersebut, kemudian dia hidupkan yang mati tersebut, bukan itu. Tapi dia matikan seorang lagi, dia hidupkan seorang lagi, maka dia kata itulah kuasa dia menghidupkan dan mematikan. Itulah cara mereka. Kemudian firman Allah SWT yang lain tentang kekuasaan Allah menghidup dan mematikan ini, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang bermaksud, Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jugalah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya. Surah Ali Imran ayat 27. Yang mana daripada ayat ini, kesimpulan daripada ayat ini, pemahaman daripada ayat ini nak bagi tahu kepada kita kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya adalah Allah menjadikan malam, Allah menjadikan siang. Yang keduanya adalah Allah keluarkan yang hidup daripada yang mati daripada yang hidup. Dan seterusnya yang ketiga, Allah beri rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Hisab ini iaitu tanpa, kalau kita boleh sebut, tanpa hitungan. Tak boleh kira pun rezeki tersebut. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut rezeki bukan semestinya duit semata-mata, tapi sihat, kaya, sihat, lapang, kuat, hidup terutamanya, dan juga rezekinya yang paling tinggi, nikmat Allah SWT paling tinggi kepada kita, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dalil yang seterusnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah." Maksudnya, bolehkah kita dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang hancur?
Mereka berkata lagi, katakanlah berlaku yang demikian, sudah tentu kembalinya kita itu satu perkara yang merugikan. Surah An-Nazi'at ayat 11 hingga 12. Itu nak bagi tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan selepas kita mati. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang terhormati Allah, kita tinggal di bumi sekarang ini, bumi yang kita duduk ini adalah sementara sahaja untuk kita mencari bekalan kehidupan yang abadi di akhirat. Iaitu kita boleh sebut bumi ini adalah tanah kebun untuk kita bercucuk tanam. Hasilnya kemudian kita akan tuai di akhirat. Baik hasilnya masuklah kita ke dalam syurga, buruk ataupun teruk, rugi, rosak hasilnya, masuklah kita ke dalam neraka. Kemudiannya soalan yang kelima, bagaimanakah cara untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3 cara. Yang pertamanya adalah beriman dengan rububiyah Allah, iaitu mengiktiqad, meyakini, beriman bahawa kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pentadbir alam. Tidak ada pentadbir yang lain, tidak ada pemilik yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Yang kedua, cara beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu meyakini, beriktiqad, beriman bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada dua, tiada tiga. Dia bukannya objek, dia tak seperti makhluk. Dia yang maha kuasa, dia yang maha sempurna, dia yang yang maha awal dan juga yang maha akhir, kekal selama-lamanya. Manakala cara yang ketiga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu beriman dengan tauhid asma was sifat, beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang kedua beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu beriktikad bahawa kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala adalah mempunyai nama-nama yang maha besar dan sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan, ataupun yang mudahnya mustahil bagi Allah mempunyai sifat-sifat kekurangan. Yang seterusnya adalah apakah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid as-sifat, tauhid sifatullah. Apakah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam tauhid tahap pertama seperti ini saya dah sebutkan, kita dah bincang, iaitu namanya adalah sifat 20. Sifat 20 yang mana kemudiannya dibagi. Sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah pertamanya sifat wajib, yang keduanya sifat mustahil, yang ketiganya sifat harus. Wajib, mustahil, harus. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dirangkum dalam 20 sifat, iaitu yang kita biasa nasyid, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, kaunuhu, disebut kaunuhu tu, kaunuhu qadira, kaunuhu murida, kaunuhu alima, kaunuhu hayya, kaunuhu sami'a, kaunuhu basira, kaunuhu mutakallima. Allah, pertama sifat Allah wujud, ada, qidam, sedia ada, baqa, kekal, mukhalafatul lil hawadis, bersalahan, berbeza dengan yang baru, qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendiri. Okey. Kemudiannya adalah wahdaniyah, itu tunggal esa,
qudrah berkuasa, iradah berkehendak, ilm mengetahui, hayyun hidup, sama' mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Kemudiannya sifat yang ke-14, kaunuhu qadira, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa, kaunuhu murida, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan menentukan, kaunuhu alima, keadaan Allah mengetahui, kaunuhu hayya, keadaan Allah hidup, kaunuhu sami'a, keadaan Allah mendengar, kaunuhu basira, keadaan Allah melihat, kaunuhu mutakallimah, keadaan Allah berkata-kata. Dan seterusnya adalah lawan kepada sifat wajib tadi ataupun sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertamanya lawan kepada wujud, ada, lawannya adalah adam. Bukan Adam, itu Nabi Adam. Ini dengan ain, adam, iaitu tiada. Lawan kepada kidam, iaitu sedia ada, lawannya adalah hudusun, iaitu baharu. Lawan kepada yang ketiga baqa, iaitu kekal, lawannya adalah fanaun, iaitu binasa. Kemudiannya lawan kepada mukhalafatuhu lil hawadith, berlainan dengan segala yang baru, lawannya adalah mumasalatuhu lil hawadith, menyerupai sesuatu. Kemudiannya yang kelima, lawan kepada qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendiri, lawannya adalah qiyamuhu bi ghairih, berdiri dengan yang lain. Kemudiannya lawan kepada wahdaniyah, iaitu esa tunggal, lawannya adalah ta'addudun, iaitu berbilang-bilang. Lawan kepada sifat yang ketujuh, qudrah, iaitu berkuasa, lawannya ajzun, iaitu lemah. Kemudiannya lawan kepada sifat yang ke-8, iradatun, iaitu berkehendak, lawannya adalah karahatun, iaitu benci ataupun terpaksa. Karahatun, ini nama daripada karahatun ini, perkataannya adalah makruh, iaitu perkara yang dibenci. Okey. Lawan kepada sifat yang ke-9, ilmun, iaitu mengetahui. Biasalah orang kata bila tahu, lawannya adalah jahil ataupun Arabnya jahlun, atau Melayunya jahil ataupun bodoh. Dan seterusnya sifat Allah yang ke-10, hayyun. Lawannya adalah hayyun, ini hidup, lawannya adalah mautun, iaitu mati. Kemudiannya sifat mustahil bagi Allah yang ke-11, lawan kepada sam'un, iaitu mendengar, lawannya adalah summun. Summun ni ialah pekak. Kemudiannya sifat Allah, lawan sifat mustahil bagi Allah, iaitu sifat yang ke-12, lawan kepada basarun, iaitu melihat, lawannya adalah umyun, itu buta, buta. Kemudiannya sifat mustahil bagi Allah yang ke-13, iaitu bukmun. Bukmun lawan kepada kalamun, iaitu berkata-kata, kalamun, berkata-kata. Juga kita biasa sebut dalam buku-buku kalam penulis, tinta penulis, sama lah tu, lebih kurang itu daripada tulisan kalam. Tapi kalau kalam yang menulis tu pen tu, itu qalamun. Ini kaf, kalamun, berkata-kata. Itu beza tu. Jangan kita salah faham. Yang kalam penerbit itu qalamun, iaitu pen. Surah Al-Qalam tu, ini kalamun, kaf. Kalamun iaitu berkata-kata, lawannya adalah bukmun. Sifat ke-13 bukmun, iaitu bisu.
Tiga-tiga sifat 11, 12, 13 mustahil bagi Allah ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah. Summun bukmun umyun. Tiga itu, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Sifat-sifat orang kafir. Okay. Dan seterusnya sifat Allah, sifat mustahil bagi Allah yang ke-14, lawan kepada sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, iaitu kaunuhu qadira, keadaan Allah berkuasa. Lawannya adalah kaunuhu ajiza, keadaan Allah yang lemah. Kemudiannya sifat mustahil bagi Allah yang ke-15, kaunuhu kariha, lawannya sifat wajibnya adalah kaunuhu murida, iaitu kaunuhu murida ini keadaan Allah berkehendak dan menentukan. Lawannya adalah kaunuhu kariha, keadaan Allah terpaksa. Kemudiannya sifat mustahil bagi Allah yang ke-16, kaunuhu jahila. Lawan sifat wajibnya adalah kaunuhu alima, iaitu keadaan Allah mengetahui. Lawannya adalah kaunuhu jahila, keadaannya yang bodoh. Kemudiannya sifat mustahil bagi Allah yang ke-17, kaunuhu mayyita, keadaannya yang mati. Lawannya sifat wajib bagi Allah iaitu kaunuhu hayya, keadaannya yang hidup. Kemudiannya sifat mustahil bagi Allah yang ke-18, kaunuhu asamma. Kaunuhu asamma, keadaannya yang peka. Lawan sifat wajibnya adalah kaunuhu sami'a. Kaunuhu sami'a, sifat keadaan Allah Subhanahu wa taala yang mendengar. Sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang ke-19, kaunuhu a'ma. Kaunuhu a'ma, keadaannya yang buta. Lawannya sifat wajib yang ke-19, kaunuhu basira, keadaan Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Kemudiannya sifat mustahil bagi Allah yang ke-20, iaitu kaunuhu abkamu. Kaunuhu abkamu, iaitu keadaannya yang bisu. Lawannya sifat wajibnya bagi Allah yang ke-20, kaunuhu mutakallima, keadaan Allah berkata-kata. Okey. Okey, buku ni dah cerita dah, tengok. Dia dah explain. Apa lawan dia, wajib, mustahil, wajib, mustahil, wajib, mustahil. Buku ni buku mudah sahaja untuk mualaf, insya-Allah lah boleh membantu, sebab tak boleh guna ayat-ayat yang power sangat, tak boleh guna ayat-ayat yang subjektif sangat, untuk mudah mereka belajar. Untuk kita para mukallaf dalam daripada kecil lagi dah menghafal lagu-lagu nada murni sebagainya, Allahu judki. Maknanya buku ini nak kata sebelah mata tu sombong sangat. Tengoklah kedua-dua mata, insya-Allah. Baca untuk tinggalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelum saya pindah kepada sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala, suka saya berkongsi tentang ada ulama yang membahagikan sifat 20 ini. Yang mana contohnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama nafsiyah. Sifat Allah Subhanahu wa taala sifat nafsiyah, iaitu wujud satu je. Yang keduanya adalah sifat salbiyah, ada 5: qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Dan juga kemudiannya sifat ma'ani, iaitu qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. 7 untuk sifat ma'ani, pembahagian. Manakala bakinya 7 yang lain itu ialah sifat maknawiyah. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada masa untuk mendengar kuliah-kuliah tauhid sebagainya, kat sana berlebih lagi dalam menceritakan berkenaan dengan perkara-perkara ini. Untuk bahagian saya ini, saya hanya kongsikan ilmu sahaja. Kita kalau boleh tak nak beratkan kepada mu'alaf untuk orang kata apa, mereka kenal, mereka tahu
mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang saya sebut di tahap 1 sesi sebelum ini, siri sebelum ini, iaitu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi fillah. Berfikir kamu kepada ciptaan Allah dan jangan kamu berfikir kepada Allah. Okey, kemudiannya adalah sifat wajib dah baca, sifat mustahil dah baca. Sifat Allah yang ketiga iaitu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan sesuatu ataupun tidak mengadakan sesuatu. Sifat yang harus sifat yang harus ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, mengikut sifat-sifat ilmunya yang tidak terbatas pada masa lalu, pada masa ini, pada masa depan. Okey. Masa lalu, masa ini, masa depan. Tak terbatas. Allah Maha berkuasa. Alam ini dengan kehendak isinya telah wujud atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dengan pengetahuannya sama ada hendak dijadikan atau tidak alam ini. Oleh itu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta alam adalah harus, tanpa dipaksa atau tanpa dengan kepentingan tertentu. Maknanya kalaulah kalaulah kita ni Allah bagi rezeki duit lebih, itu merupakan izin Allah. Bukan semestinya Allah bagi kita, dia izin Allah. Ayat yang kita dah baca dah sebelum ini, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Keyword dia pada man tasya'. Allah beri rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa sebarang hisab, ataupun kita tak perlu kira, tanpa sebarang bilangan, hitungan dan sebagainya. Maknanya kalau saya sekarang ni bagi ada peluang bagi baca buku ini, bentangkan buku ini di depan tuan-tuan dan puan-puan, itu merupakan izin Allah kepada saya, kehendak Allah kepada saya. Bukan saya kuat, tapi izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kadang kita terikat dengan masa, kita terikat dengan kesihatan dan terikat dengan benda lain, yang mana semua itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita biasa mudah sebut dalam doa, ya Allah permudahkanlah, lapangkanlah urusan kami. Okay. Kemudiannya soalan yang ketujuh, apakah bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa bukti Allah itu tunggal? Apa bukti Allah itu esa? Tiada berlaku pertembungan dan pelanggaran antara makhluk dalam kehidupan mereka. Macam saya sebut sebelum ini, itu kalau satu kelas ada dua ketua darjah, dua ketua kelas, maka nescaya dalam kelas tersebut akan kacau balau, sebab masing-masing nak dapatkan kuasa masing-masing. Itu beza dia. Itu makhluk. Itu sama makhluk. Mustahil bagi Allah mempunyai sekutu. Allah tunggal. Kemudiannya sekiranya ada Tuhan lain yang menjadikan alam ini, maka Tuhan-Tuhan ini akan berselisih pendapat dan saling bersaing dalam menentukan bentuk penciptaan. Itu tak perlu saya nak explain, nak terangkan. Kita semua dah faham. Kalau ada dua, maka masing-masing nakkan ciptaan dia lebih baik daripada yang satu lagi. Itu kalau kita sifat manusia. Fitrah manusia nakkan dia lagi baik daripada orang lain. Cuma beza dia, ada orang nak lagi baik sebab dia tamak, tapi ada orang lagi baik sebab dia kata mungkin kebaikan ini boleh membantu ummah. Itu beza masing-masing. Niat kita tak boleh hukum. Niat itu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Kita boleh tengok, ambil manfaat dan boleh kita belajar daripada mereka. Saya lemah, saya banyak Quran dan sebagainya, tapi tak salah untuk kita sentiasa berkongsi.
Kemudiannya keindahan dan tersusun rapi alam ciptaannya. Kita tengok sekarang ini pun dan dalam siri semua ini dah kita bagaimana cantiknya matahari, cantiknya bulan, cantiknya alam, cantiknya bintang dan sebagainya. Semua itu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Tuhan tidak bersifat esa, maka ini menunjukkan kelemahannya serta terdedah kepada persaingan yang mustahil bagi sifat Tuhan. Tuhan ini bila sebut berkuasa, dia mesti seorang je. Kalau dia dua, maknanya dia tak berkuasa. Okay? Itu sifat ataupun bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya kat mana kita ambil? Daripada Al-Quran. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata Fasubhanallahi Rabbil Arsyi amma yasifun. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 22, kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arash daripada apa yang mereka sifatkan. Itu Allah bagi perumpamaan kepada kita. Kemudian dalil yang kedua, ni dalil yang memang famous lah, terutamanya muslimin orang lelaki diangkat tarafnya menjadi imam di rumah masing-masing. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk yang memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Maka itulah sedikit sebanyak perkongsian untuk pagi ini, untuk siri ini. InsyaAllah ada peluang, ada rezeki, kita kongsi lagi yang mana selepas ini, iaitu dalam bab Asma'ul Husna. Sifat 20 kita dah baca sekarang ini. Selepas ini itu Asma'ul Husna. Jadi insyaAllah soalan yang ke-8, kenapa kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapakah kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jawapannya yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pencipta alam, dan semua makhluk ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, iaitu Allah ciptakan alam ini, dan apa jua yang berada dalam alam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut alam maknanya termasuk cakrawala, galaksi dan sebagainya. Maknanya kita tak tahu di manakah mula alam dan di manakah berakhirnya alam ini. Jadi katanya alam ini adalah ciptaan Allah, dan mereka yang berada dalam alam ini, bulan, matahari, bintang, bukit, laut, sungai, air hujan, awan, kita manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, Allah yang menghidup dan mematikan. Itu kuasa Allah menghidup dan mematikan. Kisahnya kita tengok banyak dalam Quran tersebut, tentang kisah Uzair, tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi rezeki dan tempat bergantung segala makhluk. Contohnya ayat Quran yang kita baca sebelum ini, wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Contohnya juga kita baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan tempat-tempat lain sebagai bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi rezeki dan tempat pergantungan makhluk. Yang keempatnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja tumpuan ibadah.
dan perhambaan diri makhluk kepadanya serta tempat memohon perlindungan, yang mana dalilnya kita boleh ambil satu sahajalah mudahnya, suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudiannya yang kelimanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita wajib beriman kepada Allah? Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala adalah sumber peraturan dan undang-undang bagi keharmonian hidup manusia di muka bumi. Contohnya undang-undang syariat Islam. Undang-undang syariat Islam ini bukan bertujuan nak kongkong kita, nak sekat kebebasan kita dan sebagainya, tetapi untuk kebaikan kita pada masa depan. Contohnya, kenapa tak boleh minum arak, kenapa kita kena puasa, kenapa kita kena solat, kenapa kita tak boleh membunuh sewenang-wenangnya, kenapa kita tak boleh melakukan zina dan sebagainya. Semua itu ada hikmah, semua itu ada kebaikannya di masa hadapan. Soalan yang ke-9, kenapakah Allah SWT tidak dapat dilihat dengan mata kita, mata zahir kita, sedangkan Tuhan agama lain dapat dilihat? Jawapannya, kerana jika Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat, maka Allah Subhanahu wa taala sama seperti makhluk. Kita sama-sama makhluk, kita boleh melihat, tapi kita tak mampu melihat lebih daripada itu. Contohnya jin, syaitan, makhluk-makhluk Allah, malaikat, angel, sebagainya, spirit dan sebagainya. Bahkan sebenarnya kalau kita nak bandingkan, kita ini pertamanya biasa orang sebut kita tak boleh nak lihat otak kita lah, bukan otak orang lain, otak kita. Kita tak boleh nak lihat angin. Kita rasa angin dia, tapi kita tak boleh kat mana angin tu. Kita rasa kita bijak, tapi kita tak dapat lihat otak. Kita rasa kita kenyang, tapi kita tak dapat lihat kenyang tersebut. Itu. Maka macam mana lagi dengan yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha besar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sibuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala begini dan sebagainya. Itu bukan kita yang awam nak bincangkan. Cukup dengan kita sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha kuasa, berbeza dengan makhluk. Jika Allah Subhanahu wa taala makhluk, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala bukan pencipta yang sebenar. Bila bukan pencipta, maknanya dia ada awal dia ada akhir dia. Dia ada musnah dia bila, ada expired date dia bila, dan sebagainya. Disebut makhluk ni dia terikat macam tu, dia ada tempat dia, dia ada panca indera dia, dia terikat dengan perkara-perkara yang lemah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dan dia tidak dapat dicapai, dikesan dan diliputi oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat dan mengetahui hakikat segala penglihatan mata. Dan dialah yang maha halus melayan hamba-hambanya dengan belas kasihan, lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-An'am ayat 103. Ayat ini nak sebut kepada kita tak akan capai, kita tak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata zahir kita. Akan tetapi ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala apa yang kita lakukan. Saya nak kongsikan ayat ini, sebenarnya juga guru saya, Ustaz Nazaruddin, semoga Ustaz sihat sentiasa, dulu pernah ajar kami dalam semasa sebelum tidur, nak ajak bangun qiyamul lail. Dia kata la tudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini tarik nafas, baca dia 3 kali dengan satu nafas, kemudian hembus kat tapak tangan, kemudiannya kata apa, sapu ke seluruh badan, ikut tangan capai.
Jadi insya-Allah nak bangun pukul berapa? Insya-Allah. Itu sebenarnya nak bangun qiyamul lail ini, bangun malam, menghidupkan malam ini sebenarnya dengan azam yang kuat sebenarnya. Sebab banyak rintangan dan halangan yang perlu ditempuhi. Kemudiannya soalan yang ke-10. Kenapa kita menghadap arah kiblat ketika solat? Perkara ini dulu pernah sebut bahawa kita hadap kiblat sebab Allah ada di Kaabah dan pelbagai lagi tuduhan-tuduhan lain. Jawapannya yang pertama adalah kita menghadap kiblat kerana pertamanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab apa, tapi sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana perintah Allah ini? Allah sebut daripada surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang kali mendongak ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab mengetahui bahawa perkara itu, pemindahan kiblat ke Kaabah, itu adalah perintah yang benar daripada Tuhan mereka. Allah sekali-kali tidak akan lalai akan apa yang mereka lakukan. Kiblat bagi orang Islam yang pertama adalah ke arah Masjidil Aqsa, dan turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad, maka berpindah kepada Masjidil Haram. Boleh baca kisah ataupun sirah ketika mana berlaku kiblat ini, yang mana disebutkan Nabi tengah solat zuhur dan sebagainya. Boleh baca kitab sirah tersebut, mudah-mudahan menambahkan lagi ilmu dan tengok macam mana cara Rasulullah SAW bersolat dan juga ketika solat menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa manusia menghadap kiblat ataupun orang Islam bila solat menghadap kiblat? Menghadap kiblat bukan bermaksud menyembah Kaabah. Perbuatan ini adalah simbol penyatuan dan keseragaman ibadah walau di mana pun umat Islam berada. Dalam syarat sah solat, iaitu mesti ada satu syarat, iaitu menghadap kiblat. Maka bila semua menghadap kiblat arah yang sama, maka nak kata umat Islam ini bersatu dan seragam ke arah menyembah Tuhan yang satu. Bukan maksudnya orang kata apa, Kaabah itu tempatnya Allah berada, bukan, sama sekali mustahil bagi Allah Subhanallah, Maha Suci Allah. Okey. Bahkan juga ada tempat yang mana melihat kepada matahari. Saya pun kena tukar, matahari naik, matahari jatuh. Matahari naik ke matahari jatuh, nanti insya-Allah kita bentang pula untuk fiqh. Benda tu dalam kitab fiqh. Matahari jatuh ke, matahari naik ke, dan sebagainya. Yang penting sekali perlu diketahui, salah satu tanda kiamat yang besar, matahari naik daripada barat. Kita normal, kita matahari naik daripada timur, tapi bila berlaku kiamat, salah satu tanda yang besar, bila berlaku tanda tersebut, pintu taubat telah pun ditutup, dah tak ada apa dah, matahari naik daripada barat. Yang ketiganya adalah kenapa manusia perlu menghadap, ataupun Muslim perlu menghadap kiblat ketika solat. Sekiranya tiada ketetapan melaksanakan solat dengan satu arah, maka akan wujud pelbagai arah di dalam masjid ataupun tempat ibadah. Okey, itulah katanya, bila tak ada arahan,
serangan arahan, maka yang tu buat A, yang A buat macam ni, yang B buat macam tu, yang C buat gaya dia dan sebagainya. Itulah nak katanya indahnya Islam, siap dengan SOP dia, siap dengan peraturan dia dan sebagainya, supaya mudah kepada Muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudiannya soalan yang ke-11, bagaimanakah menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nak timbulkan rasa cinta, kita tengok isteri kita, suami kita, macam manakah nak timbul rasa cinta? Kita bagi dia bunga, bagi dia hadiah, ucapkan kata-kata cinta sebagai ini untuk suami isteri je. Yang girlfriend dan sebagainya saya tak ajar. Ini untuk suami isteri sahaja. Cinta, bagi hadiah dan sebagainya, surprise dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia di hadapan kita, nampak dia, maka kita nak buat macam tu. Bagaimana pula kalau dia tak ada? Contohnya musim PKP ni, suami terperangkap kat sana, tersangkut kat sana, isteri tersangkut kat sini, maka dia guna WhatsApp, dia video call dan sebagainya. Itu sesama makhluk. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak akan kita nampak dengan mata kasar kita ini? Bagaimana nak timbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pertamanya adalah melalui ibadah. Itu paling utama, iaitu melalui ibadah. Ibadah ni ada banyak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seperti pertama adalah paling utama solat. Solat fardu 5 waktu, kita tambah lagi dengan solat sunat, yang mana bulan Ramadan ini banyakkanlah dirikanlah solat tarawih 8 ke 20 ke 36 ke 32 ke dan sebagainya. Yang penting solatlah. Okey, solat malam dan sebagainya. Solat merupakan ada banyak hikmah solat. Solat yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat yang merupakan pembeza kepada orang kafir dan juga orang mukmin dan juga orang munafik. Kemudiannya solat memberikan ketenangan dan sebagainya. Banyak lagi hikmah solat. Juga dalam buku fiqh nanti insya-Allah kita baca. Kemudiannya yang kedua, selepas solat kita berzikir. Okey, zikir sama ada zikir dengan zikir rasmi, iaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan zikir-zikir lain, ataupun zikir iaitu dengan cara kita berbuat baik, kita petik sampah, bagi salam dan sebagainya, yang mana kita berniat benda-benda harus tersebut, kita niat tujuannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum makan kita doa, sebelum berbuka puasa kita doa, selepas makan kita doa, sebelum masuk tandas kita doa, selepas keluar tandas kita doa, sebelum masuk masjid kita doa, sebelum masuk rumah kita doa. Itu semua hidup kita sebenarnya adalah sentiasa kita mulakan dengan berdoa. Pada mudah kita menyebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga satu doa. Itu dengan kita mohon kepada dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian ni yang keempatnya, kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Sebab bila bersahabat dengan orang-orang yang soleh ini, maka mereka ini akan sentiasa ajak kita kepada kebaikan. Kita bersama dengan tukang besi, yang kita dapat adalah bau hangit ataupun hitam dan sebagainya. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang-orang jual perfume, jual ator dan sebagainya, maka kita akan dapat wanginya daripada ator tersebut. Itu beza dia. Kemudiannya yang seterusnya, kita bermunajat. Bermunajat ini samalah zikir, doa tadi, solat tadi. Bermunajat ini maknanya kita, orang kata apa, cari satu masa tengah malam, kita ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah dan sebagainya. Okay, maknanya kita ni one by one, kita rasa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengan pasangan kita pergi candlelight, pergi restoran mahal, booking, makan berdua, anak-anak tinggal rumah, kita berdua-duaan itu. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu cara tersebut, candlelight sebagainya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala cukup kita duduk berseorangan, berkhalwat. Bukan khalwat yang lelaki perempuan, bukan, ini berkhalwat ini berseorangan. Contohnya Nabi Muhammad SAW berkhalwat di gua Hira
sebelum turunnya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu berharap bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran juga merupakan salah satu cara untuk dapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Al-Quran merupakan kalamullah. Macam mana kita nak kenal Allah kalau kita tak baca ayat-ayatnya? Maka dengan baca Al-Quran ini kita cuba fahamkan, kita cuba hafal dia, kita cuba baca dengan bertajwid. Kalau mampu bertaranum, baca, maknanya bila baca Quran ini dengan suara yang sedap. Kalau kita nak bernyanyi sebagainya, bukan main lagi ikut lirik, mesti ikut muzik dan sebagainya. Maka cubalah baca Quran dengan sesedap mungkin, seselesa yang mungkin, seseronok yang mungkin. Saya baca dalam Facebook semalam, orang baca Quran kalau sedap ni semua orang nak dengar, tapi kalau sumbang, bila lah nak habis? Mungkinlah macam itulah ayat dia. Okay? Dan yang terakhir dalam Al-Quran ini, iaitu cubalah untuk kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Okay, itulah nak timbul rasa, bagaimana kaedah nak timbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 golongan, yang mana 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang itu, mereka akan merasai kemanisan iman. 3. Okey, Rasulullah sebut 3 perkara. Yang pertamanya adalah ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, iaitu yang pertamanya seseorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dikasihi berbanding orang lain. Yang keduanya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yang keduanya seseorang yang mengasihi saudaranya hanya kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia berkawan kerana Allah, dia berkahwin kerana Allah. Maknanya bila berkawan dengan Allah ini, mungkin dengan sebab ini dakwah akan terus tersebar dan sebagainya, kebaikan terus tersebar sebagainya. Dia berkahwin kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bagi hidayah kepada pasangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kegembiraan kepada pasangan ini. Sebab apa? Gembira dan sebagainya dan dalam rumah tangga bukan sebab suami isteri, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya yang 3, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukzafa fin nar. Yang ketiganya adalah seseorang yang benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Okey, untuk pertemuan ini saya tutup dengan tajuk ini. Tajuk beriman kepada Allah ini dalam buku teks ini ditutup dengan Asmaul Husna, nama-nama yang indah, yang mana insya-Allah di akhir video ini kita akan buat untuk tahap 2 ni kita akan buat satu tajuk satu video, maknanya bersamalah. Hari ini pakai visit Kelantan, semalam visit Thailand, sebelum tu dan sebagainya. Okey, maknanya baju tu bertukar-tukar, tapi kita tak satu video, kita sambung-sambunglah. Alhamdulillah dapat ilmu sikit, kita boleh kongsi, kita sambung-sambung. Okey, untuk penutup beriman kepada Allah, tahap 2 ini tutup dengan 99 nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nama bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang indah, yang cantik, yang baik. Maka berdoalah. Fad'uhu biha, berdoalah menggunakan nama-nama tersebut. Okey. Nama-nama Allah ini ada yang bersifat hanya Allah sahaja boleh
dapat nama tersebut. Ada nama-nama yang memang boleh makhluk gunakan bagi nama anak. Ada nama-nama yang kena ada sandaran. Ada sandaran dulu. Contohnya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Benda tersebut semuanya kena belajar. Untuk video yang ringkas ini memang saya tak mampulah, tak sempatlah untuk ceritakan perkara tersebut. Sebab topik paling utama nak kenal nama-nama Allah, bukan bab menamakan bayi-bayi dengan nama-nama Islam. Okey. Benda tu banyak lagi buku-buku yang kita boleh cari baca dan sebagainya. Ada buku Jasmine Publication, Kak Pucung keluarkan. Okey. Nama-nama Allah ini ada nasyidnya. Nanti saya kongsi, saya akan letak kat belakang akhir video ini nasyid tersebut. Mudah-mudahan, sebab apa, macam biasa sebut, kadang nak cepat faham, nak cepat ingat, kena lagu. Itu sebenarnya satu jalan jugalah bagaimana nak untuk mengingat sesuatu perkara. Okey. Masa sekolah tahfiz dulu pun, kat pelacuan dulu pun, kami masa perhimpunan mingguan, kami menggunakan Asmaul Husna sebagai pembuka untuk perhimpunan. Terima kasih Ustaz yang saya kasihi. Mudah-mudahan kalian semua, ada yang sudah pun dijemput oleh Allah SWT, Cikgu Zain dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka semua diampuni dan dirahmati Allah SWT. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan insya-Allah sama-sama lah kita dapat manfaatkan ilmu tersebut. Saya pula rasa sama-sama. Okey, kita mulakan dengan Asmaul Husna ini, yang mana saya nasyid dulu, nanti saya ceritakan maksud-maksud dia sedikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون
wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Itulah, begitulah bunyi lagunya. Okay. Jadi itulah dia Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah. Okey, ada hikmah dia, siapa yang hafal dia dan sebagainya. Cuma tak kenal maka tak cinta. Kita kenal nama-nama Allah cukup. 99 ini sebenarnya perlu juga saya ulangi macam sifat 20. 99 ini bukannya terhad. Nama-nama Allah, sifat Allah adalah sempurna. Bila sebut sempurna, dia tiada had dia namanya. Cuma 99 ini datangnya dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang bila sebut infinity tak ada jumlah dia, dah buat apa nak belajar tak ada jumlah. Okey. Bila sebut jumlah 99, oh sikit je 99. Bila dah hafal 10, ada 89 lagi. Dah hafal 20, ada 79 lagi. Dah hafal 50, ada 49 lagi. Dah hafal 80, oh sikit lagi, ada 19 lagi. Itu maksud dia. Maksud dia untuk kita lebih kenal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah menambahkan lagi iman dalam hati kita. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan Asmaul Husna. Yang mana kalau ikut makna dia adalah Ar-Rahman yang maha Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim maha mengasihani, Al-Malik yang maha menguasai, Al-Quddus maha suci, As-Salam maha sejahtera, Al-Mu'min maha melimpahkan keamanan, Al-Muhaimin maha memelihara, Al-Aziz maha mulia, Al-Jabbar maha perkasa, Al-Mutakabbir maha sempurna, Al-Khaliq maha pencipta, Al-Bari'u maha kekal menjadikan, Al-Musawwir maha pembentuk, Al-Ghaffar maha pengampun, Al-Qahhar maha perkasa, Al-Wahhab maha pemberi, Ar-Razzaq maha pemberi rezeki, Al-Fattah maha pembuka rahmat, Al-Alim maha mengetahui, Al-Qabid maha menahan, Al-Basit maha melapangkan, Al-Khafid maha rendah diri, Al-Rafi' maha tinggi, Al-Mu'iz maha memuliakan, Al-Mudhil maha menghina, Al-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat, Al-Adl Al-Hakam maha mengadili, Al-Adl maha adil, Al-Latif maha lemah lembut, Al-Khabir maha mengetahui, Al-Halim maha penyantun, Al-Azim maha agung, Al-Ghafur maha pengampun, Al-Syakur maha bersyukur, Al-Ali maha tinggi, Al-Kabir maha besar, Al-Hafiz maha memelihara, Al-Muqit maha menyihatkan, Al-Hasib maha menghitung, Al-Jalil maha mulia, Al-Karim maha pemurah, Al-Raqib maha mengawasi, Al-Mujib maha mengkabulkan, Al-Wasi' maha luas, Al-Hakim maha bijaksana, Al-Wadud maha penyayang, Al-Majid maha mulia, Al-Ba'ith maha membangkitkan, Al-Syahid maha menyaksikan, Al-Haqq maha benar, Al-Wakil maha mengurusi, Al-Qawi maha kuat, Al-Matin maha kukuh, Al-Wali maha melindungi, Al-Hamid maha terpuji, Al-Muhsi maha menghitung, Al-Mubdi'u maha pemula, Al-Mu'id maha mengembalikan, Al-Muhyi maha menghidupkan, Al-Mumit maha mematikan, Al-Hayy maha hidup, Al-Qayyum maha berdiri sendiri, Al-Wajid maha mendapatkan, Al-Majid maha memuliakan, Al-Wahid maha esa, Al-Ahad maha esa, As-Samad maha kekal, Al-Qadir maha berkuasa, Al-Muqtadir maha menentukan, Al-Muqaddim maha mendahulukan, Al-Muakhir maha mengakhiri, Al-Awwal maha terdahulu, Al-Akhir maha penghabisan, Al-Zahir maha zahir, Al-Batin maha batin, Al-Wali maha menguasai, Al-Muta'ali maha tinggi. Al-Zahir maknanya Allah tahu apa kita buat secara zahir, Al-Batin Allah tahu apa yang kita buat secara batin.
Al-Barru, maha baik. At-Tawwab, maha penerima taubat. Al-Muntaqim, maha menyiksa. Al-Afu, maha pemaaf. Ar-Ra'uf, maha pengasih. Malikul Mulki, yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Zul Jalali wal Ikram, yang maha mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Al-Muqsit, maha mengadili. Al-Jami', maha menghimpunkan. Al-Ghani, maha kaya. Al-Mughni, maha pemberi kekayaan. Al-Mani', maha membela. Ad-Dar, maha pemberi kemudaratan. Al-Nafi', maha pemberi kemanfaatan. An-Nur, maha memberi cahaya. Al-Hadi, maha pemberi hidayah. Al-Badi', maha pencipta. Al-Baqi, maha kekal. Al-Warith, maha mewarisi. Ar-Rashid, maha penunjuk jalan. As-Sabur, maha penyabar. 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang terjemahan itu bahasa Melayu itu sebenarnya itu, tapi sebenarnya dalam kaedah bahasa Arab setiap makna, setiap lafaz tersebut ada bezanya. Walaupun kita duk kata maha pengampun, maha penerima taubat, kan sama je. Bukan tuan-tuan dan puan-puan yang Allah, ada perbezaan dari segi kaedah bahasa Arabnya. Itu kena baca ilmu lughah lah, bukan kat dalam siri ini. Dan kemudiannya satu lagi untuk saya sebutkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, makin banyak nama sesuatu tersebut, makin menunjukkan ketinggian ataupun makin menunjukkan keburukan seseorang, satu-satu benda tersebut. Maka nama Allah Subhanahu Wa Taala ada 99 nama nak tunjukkan bagaimana maha sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada cacat, tiada kurang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada orang ada 99 nama? Macam saya sebut dalam siri tahap 1 dulu, paling kurang pun 5-6 je. Syekh, Datuk, Tuan Guru, dah ada Tuan Guru, ada Ustaz lagi. Okeylah, Allah Alam lah, masing-masing lah. Gelaran dan sebagainya itu baru gelaran, bukan nama. Masing-masing itulah kaedahnya, uniknya bahasa Arab yang sesuai untuk kita belajar. Mudah-mudahan insya-Allah sebab kita belajar bahasa Arab, kita boleh memahami Al-Quran. Insya-Allah selepas ini masing-masing kita dengar susunan lagu lirik Asmaul Husna. Mudah-mudahan insya-Allah senang kita untuk hafal dia. Di samping kita duk hafal lagu-lagu tu, kita cubalah hafal Al-Quran Sunnah. Di samping kita cuba hafal Al-Quran, insya-Allah. Sampai bersua lagi, ampunlah maaf dan tersilap. InsyaAllah kita bersua lagi untuk tajuk yang kedua, beriman kepada malaikat, daripada buku Tauhid, kelas Fardhu Ain Mu'allaf, Lembaga Zakat Selangor, untuk tahap yang kedua. InsyaAllah, ampun dan maaf, salah silap, ada peluang rezeki, bersua lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن
المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون